Allahu 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 Allah. Okey, relax. Saya nak anda bayangkan sekejap. Kejap ya. Okey. Lihat kuku jari anda. Lihat kuku jari anda. Lihat kuku jari anda masing-masing. Lihat kuku anda. Tak potong kuku ke? Okey, tak apa. Tak potong kuku pun tak apa. InsyaAllah. Lepas ni kita boleh potong. Clear ke? Okey. Pada kuku kita ni agak-agak ada berapa banyak atom atau subatomic particle? Berapa banyak? Saya tak pasti. Mungkin berbilion, mungkin trilion. Itu baru kuku kita tahu. Badan kita ada berapa banyak atom? Okey, sekarang cuba bayangkan bumi kita. Bumi kita, seluruh bumi ni besar ke tak besar? Begitu besar kan? Itu baru bumi tahu. Sekarang kalau kita kata matahari kita baru satu bintang. Dan dalam sistem solar kita ada matahari dengan planet-planet dan masing-masing planet ada bulan-bulan mengelilinginya. Dan dalam solar system kita ni adanya asteroid, adanya meteor dan sebagainya. Bila kita jumlahkan matahari kita dengan planet-planet dan sebagainya, besar ke tak besar? Dan matahari kita adalah bintang yang kerdil, bintang yang kecil. Sekarang ni itu baru satu bintang. Sistem solar kita baru satu bintang. Sistem solar kita dengan planet-planet, dengan bulan-bulan, dengan asteroid, dengan meteor, itu baru satu bintang. Sekarang ni cuba anda fikirkan dalam alam yang kita dapat kaji ini tak kurang daripada 10,000 bilion bintang-bintang. Masing-masing ada planet-planet dia, masing-masing ada bulan-bulan dan sebagainya. Besar ke tak besar? Dan semua ini terjadi daripada point of singularity. There is no time, no space, no matter, from nothing. Soalan yang saya nak tanya kepada anda yang berpegang kepada sains, bagaimanakah seluruh alam boleh jadi daripada tiada apa-apa? Apa jawapan kita? Tidak lain, tidak bukan, mestilah Tuhan yang mencipta. Logik kita sendiri akan mengatakan, okey, logik akal kita sendiri akan mengatakan, ini mesti Tuhan yang cipta alam ini. Okey, tak apa. Perbincangan kita objektif. Selain dari Tuhan, siapa lagi yang mungkin boleh cipta seluruh alam daripada tiada apa-apa? Ingat, ruang tak wujud, masa tak wujud, jirim tak wujud. Daripada tak ada apa-apa, seluruh alam ini wujud hari ini. From nothing. Siapa boleh cipta? Selain dari Tuhan. Peralah otak anda. Peralah neuron dendrit anda sampai ke titisan terakhir. Apa lagi jawapan yang kita boleh bagi selain dari Tuhan? Tak ada jawapan lain. So the necessary logical implication is God exists. Maka satu-satunya jawapan secara logik yang akal kita boleh terima, Tuhan mesti wujud. So sekarang saya dah bagi anda dua bukti melalui sains kenapa Tuhan mesti wujud. Satu, kita bincang satu topik besar, teori evolusi. Yang keduanya kita bincang general theory of relativity by Einstein. Sekarang saya nak masuk pada perbincangan kita. Okey. Bukti ketiga. Tak, saya kelakar tadi tengok komen daripada Syahira. Tahu potong kuku ya. Okey, saya macam dah tergelak dalam hati saya. Okey, berbalik pada ni. Sekarang saya nak bagi bukti ketiga melalui sains Tuhan wujud. Tetapi bukti ketiga ni memang berat tau, brothers and sisters. Saya sebenarnya kalau dalam kelas pun saya berhati-hati nak bawa topik ini. Apa lagi kalau bawa dalam live FB ni. Lebih-lebih lagi dalam masa yang sangat-sangat terhad. Okey, saya beranikan diri saya bawa juga bukti ketiga ini. Cuma saya kena bagi tahu awal-awal, masa kita sangat-sangat terhad. Saya nak belajar ilmu ni pun belajar secara intensif selama 3 bulan. Okey, daripada arwah Profesor Dr. Muhammad Al-Mahdi. Dia adalah seorang saintis yang berasal daripada Amerika Syarikat. Seorang Mat Saleh. Dia adalah seorang clinical psychologist dan juga seorang saintis. Dan dia adalah pengasas kepada Khalifa Institute sebagai contoh. So ini saya belajar daripada arwah Profesor Dr. Muhammad Al-Mahdi. Okey, saya beranikan diri saya nak belajar 3 bulan. Sekarang saya nak bagi kepada anda dalam masa 10-15 minit. Saya harap tidak menimbulkan apa-apa kekeliruan. Sebab bila kita cakap sesuatu benda yang begitu besar, dalam masa yang singkat, saya khawatir
boleh menimbulkan salah faham di kalangan pendengar. Clear ke? Di kalangan penonton. Okey, insyaAllah saya buat yang terbaik, saya ringkaskan. Saya nak bincang bukti ketiga, sains membuktikan Tuhan wujud melalui special theory of relativity by Einstein. Special theory of relativity is a study of photons of electronic magnetic. Dah sebut pun tersasul. Okey. Bila kita sebut tentang special theory of relativity, ianya adalah satu kajian, a study of photons of electromagnetic radiation. Ataupun senang kita sebut photon saja. Kita sebut photon. Photon ini kalau kita kaji, ini kajian tentang special theory of relativity ni tak ramai orang yang mengkaji tau. Dan ingat sekali lagi saya ulang, saya bukan saintis. Okey? Action je lebih, gempak je lebih. Tapi kalau ada maklumat yang saya sampaikan salah, tidak betul, tidak tepat, tegur saya. Okey? Saya pun nak improve diri saya balik. Clear? Okey, sekarang kita tengok kepada special theory of relativity, a study of photons of electromagnetic radiation. Satu kajian tentang photon. Photon ini adalah spektrum cahaya. Cahaya macam cahaya lampu, termasuklah X-ray, radio wave, microwave dan sebagainya. Okey, photon ini memang unik. Memang unik. Dia boleh jadi partikel, dia juga boleh jadi wave, banyak-banyak. Cuma kita nak bincang beberapa ciri-ciri tentang photon dan secara langsung ia membuktikan Tuhan wujud. Okey, kajian tentang photon. Yang pertama, photon ini adalah spektrum cahaya dan photon bergerak pada kelajuan cahaya. Menurut hukum fizik, apabila sesuatu bergerak semakin laju, masa menjadi semakin perlahan. Dan pada kelajuan cahaya, masa terhenti. Masa time becomes zero. Pada kelajuan cahaya, time becomes zero. Dan kelajuan cahaya ini adalah 186,000 batu sesaat. Ataupun 300,000 kilometer sesaat. Dalam satu saat, cahaya bergerak 300,000 kilometer dalam satu saat. Itu kelajuan cahaya. Dan bila bergerak pada kelajuan cahaya, masa akan terhenti. Time becomes zero. Okey, relax. Yang pertama sekali, photons bergerak pada kelajuan cahaya. Itu menunjukkan photon boleh bergerak, time becomes zero. Clear ke? Okey, saya tengah fikir macam mana saya nak ringkaskan. Okey, yang pertama sekali, kita bincang tentang Tuhan dululah dan kemudian ataupun saya bincang pasal photon dulu, tak apa. Okey, yang pertama, photon bukan dalam aliran masa. Photon is not subject to time. Clear ke? Ini dalam alam fizikal, photon bergerak dalam kelajuan cahaya, maka masa terhenti. So, photon bukan dalam aliran masa. Itu yang pertama. Jawapan kedua saya nak bagi kepada anda, bila photons boleh bergerak pada kelajuan cahaya dan masa terhenti, bererti photon boleh berada di tempat-tempat yang berlainan pada waktu yang sama. Pendek kata, photon boleh pergi ke segenap lapisan alam fizikal kita dalam waktu yang sama. Perkara ketiga, saya ringkaskan saja. Okey, kalau ikut fizik ni, photon inilah yang paling berkuasa dalam alam fizikal. Dalam alam fizikal. Ingat ya, saya bukan cerita agama tau. Saya cerita pasal sains. Sains saja dulu. Sebab kalau ikut hukum fizik, ciptaan alam fizikal in the creation of the universe is when photons and photons collide with one another and it becomes a slowed down photon. Bererti photon dengan photon bertembung dengan satu sama lain, maka ia kelajuan dia jadi perlahan, maka dia tidak lagi bergerak pada kelajuan cahaya dan dia berada dalam aliran masa. Clear? Dan perkara keempat, photons tidak wujud dalam alam fizikal kita. Foton tidak wujud dalam alam fizikal kita. Bagi sesuatu yang wujud dalam alam fizikal kita, dia mesti memenuhi 3 kriteria utama. Untuk sesuatu wujud dalam alam fizikal kita, dia mesti memenuhi 3 kriteria utama. Kriteria pertama,
ia mesti berada dalam aliran masa. Kriteria kedua, ia mesti ada isi padu, tak kira kecil macam mana pun, halus macam mana pun, dia mesti ada isi padu. Dan kriteria ketiga, ia mesti ada jisim. Allah